Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, saya bacakan dulu bab kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, iaitu ambilan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Ta'arab. Baik, itu surat 23 Pesan Rumi. Punca kelupaan. Dan adapun sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu satu maksiat. Maksiat ni dosa, bukan berzina sahaja, segala jenis dosa. Dua, banyak dosa. Maksiat kadang zaman sekarang ni kadang-kadang kalau tidak diperingatkan, kita kadang-kadang terlupa itu maksiat, itu dosa. Contoh pertama, apa dipanggil, mengumpat. Mengumpat ni menceritakan keburukan orang lain yang orang tu tak suka kalau kita cerita depan dia. Dan benda tu memang orang tu buat. Kalau orang tu tak buat, kita cerita, itu dah naik satu peringkat level lagi, dipanggil fitnah. Lagi besar lah dosa ni. Jadi mengumpat ni dosa besar. Cuma zaman sekarang dah ditukar istilahnya. Jadi kalau daripada mengumpat tu ditukar, kalau di Malaysia lah khasnya, dia jadi gosip. Jadi macam tak rasa macam dosa lah, gosip. Kalau mengumpat kan orang dah belajar mengumpat dosa kan. Gosip dengan mengumpat ada nampak, padahal sama. Gosip pun sekarang dah kira macam tak sedap didengar, tukar pula membawang. Padahal bawang tak ada kena-mengena dengan apa nama ni, mengumpat tu kan. Bawang, tapi digunakan istilah tu dah jadi nampak macam tak mengumpat. Sebenarnya dia mengumpat. Baik. Yang kedua, banyak dosa. Itu mempusakai lupa. Yang kedua, banyak dosa. Satu tadi dosa. Dua, banyak dosa lagi, banyak lupa. Tiga, suka cita pada fikir jalan dunia. Suka keduniaan lah. Yang keempat, banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Banyak bergantung dunia. Yang kelima, makan kazbarah basah, iaitu daun ketumbar. Keenam, makan buah tufah. Ni dari segi makan pula. Apple, masam. Saya lupa. Tujuh, menilik kepada sesuatu yang direbus. Asap ditulah, maksudnya tu asap tu kan, tak elok lah. Yang ke-8, membaca suratan pada kubur. Tulisan pada kubur. Yang ke-9, berjalan antara kitar unta. Kalau binatang unta lah. Yang ke-10, mencampak tuma hidup pada bumi. Apa nama ni, tuma ni, apa nama tu, kita selalu sebut kutu lah kan. Ke-11, berbekam, buang darah di lubang tengkuk. Kalau apa nama ni, kat bahagian badan tak disebut sini, disebut kat bahagian tengkuk. Yang ke-12, memakan sesuatu yang menambahi balgam, seperti banyak minum air. Kalau apa nama ni, doktor kata minum air sekurang-kurangnya 8 liter satu hari. Tapi kalau dalam kitab sebut menambahi balgam. Balgam ni apa?
Jadi yang banyak minum air itu waktu siang, waktu malam kurangkan. Waktu malam kan dah sejuk kan. Baik, maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Kata Kil, kata setengah ulama telah muafakat 70 Nabi alaihi wassalatu wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgham itu. Banyak balgham itu daripada banyak minum, dan banyak minum itu daripada banyak makan. Dia ceritanya daripada banyak makan. Bila banyak makan, orang Jawa kata seret. Makan keripik, dia keripik, dia keropok, dia apa nama tu, apa orang Jawa tu apa nama tu, lupa pula, yang daripada kacang soya tu, apa nama dia, tempe goreng tu kan, potong nipis, goreng kerap. Macam-macam lah, dia keropok, dia keripik, macam-macam jenis keripik, keropok dah. Seret tu kering lah, tekak, minum air. Minum air. Banyaklah minum, banyak makan, minum. Dia nasi dah makan, lepas makan nasi tu yang jahat tu. Nasi makan sikit je, mam, satu senduk je. Ni saya nak makan sikit ni. Wah, nasi dah bagus sikit. Lepas makan nasi tu ngunyah-ngunyah, ngonyel-ngonyel tu, ngunyah keripik, ngunyah keropok tu yang banyak tu. Banyak makan, banyak minum. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Salah satu cara untuk mengeringkan balgham ni, kahak ni, makan roti kering. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Ni ulang balik yang tu lah, apa nama ni, kismis merah kan. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu, dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air. Jangan banyak sangat, nanti kan nak minum air lagi, jadi bertambah balgham. Tujuannya tu makan supaya nak mengeringkan balgham. Dan bersugi itu mengurangkan balgham, masuk gigi, dan menambahi hafaz, ingat, dan fasih lidah, cakap pun fasih. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah, sunat yang sunnah, maknanya Rasulullah SAW buat, dan hukumnya pun sunat. Dan menggandakan pahala sembahyang. Kelebihan bersugi itu kan besar pahalanya. Orang sembahyang 2 rakaat sebelumnya bersugi, dengan orang sembahyang 2 rakaat sebelumnya tak bersugi, itu beza jauh tu pahalanya. Ada tak kelebihan bersugi sini kan? Ni kelebihan bersugi nombor 9 ke 34. Dia ada masa baca. Seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Jadi itulah beberapa perkara yang ini khas untuk apa nama ni, berkaitan punca kelupaan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca, yang tak elok tu dapat kita elakkan lah, dan sampaikan pada yang lain, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, salah satu kitab syarah bagi Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, telah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Tuan-tuan boleh beli di kedai kitab ataupun secara atas talian online. Baik, ke surat 154. Ambil sikit daripada atas Apabila kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ambil atas dan lagi katanya, kata Nazim ni penyair lah. Penyair ni bukan penyair biasalah, penyair dari segi tauhid. Syair-syairnya syair tauhid. Ulama lah yang buat. Syair tu ulama yang buat. Dan lagi katanya, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzibna fa bimahdil adli. Artinya, maka jika memberi pahala ia, yakni Allah akan kita, maka dengan semata-mata kurnianya. Dan jika menyeksa ia, yakni Allah akan kita, maka dengan semata-mata adilnya.
ertinya, huraiannya, apabila kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tunggal ia, satu ia, Maha Esa ia, dengan menjadikan sekalian perbuatan kita dah faham, dah belajar, dah yakin dalam hati Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan kita, sekalian, semua, sama ada kebajikan yang baik tu Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan, atau kejahatan yang jahat itu pun Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Cakap senang ni, tapi kalau ada fahaman lain, nak masukkan fahaman Ahlus Sunnah Jamaah yang ni, baik dan buruk tu Allah Ta'ala yang jadikan, daripada Allah tu apa? Baik dan buruk daripada Allah, rukun iman tu kan, yang kelima, rukun iman yang kelima, baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Maknanya segala kebajikan yang baik-baik atau kejahatan yang jahat-jahat itu Allah yang jadikan. Nak masuk tu bukan senang dalam hati. Kalau ada fahaman yang bukan Ahlus Sunnah Jamaah dah ada masuk dalam hati, ada dalam hati, yang baik itu Allah yang jadikan, yang jahat bukan Allah yang jadikan, itu susah kalau nak masukkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan kudrat yang baharu itu yang kita nampak kita seolah-olah boleh bergerak ni, tiada memberi bekas sekali-kali, tak ada kesan langsung. Zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita ni, makhluk ni macam ada kuasa sendiri, boleh bergerak sendiri, boleh memilih sendiri. Hakikat sebenar Allah yang jadikan perbuatan kita, yakni Allah yang gerakkan baik dan jahat, dan pilihan dalam hati kita pun Allah yang tentukan. Dah banyak kali sebut dah, jemaah sini dah berdarah telinga Ustaz, dah beratus kali Ustaz ulang Ustaz. Tak apa, yang benar kita ulang banyak kali tak apa. Sebab apa? Yang tak benar tu dah banyak saya sendiri jumpa, mungkin tuan-tuan pun ada jumpa, kita dengar. Kalau tak jumpa orangnya pun dengar dari video, daripada apa nama ni, suara ke, rakaman ke, dah banyak orang kata. Baik, maka jikalau diberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat, jadi kalaulah segala perkara yang baik dan yang buruk itu Allah yang jadikan, tentang pahala dan dosa macam mana? Penyelesaiannya begini. Ini jawapan ulama Ahlus Sunnah Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Maka jikalau diberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat. Sebelum nak bahaskan Ahlus Sunnah Jamaah ni, yang saya pernah dengar sendiri, ada yang mengatakan yang baik itu kita sendiri yang pilih, yang jahat itu pun kita sendiri yang pilih. Allah beri pilihan kepada makhluknya, maka dengan pilihan itulah, kalau satu orang pilih baik dan buat baik, Allah beri pahala. Dan dengan pilihan yang Allah beri itulah Allah anugerahkan, Allah titipkan. Ada yang kata bukan pilihan, kecenderungan. Dengan kecenderungan itulah, kalau satu orang cenderung buat jahat, satu orang pilih buat jahat dan dia melakukan kejahatan tersebut, sebab itulah Allah Ta'ala beri dosa. Itu penerangan tentang dosa pahala. Kalau kita tak belajar, ulang kaji, dalami Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, kita boleh termakan. Betul lah, apa yang salah ni? Kitab cakap apa? Maka jikalau diberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat, maka dengan semata-mata kurnia juga. Kurnia tu rahmat Allah lah, kurniaan Allah, kasih sayang Allah. Bukan sebab kita yang buat, bukan sebab kita yang buat baik tu, maka Allah Ta'ala kau dah buat baik, kau dah pilih nak buat baik, kau dah buat melakukan kebaikan, ganjarkan, berikan pahala. Bukan hakikat sebenar. Yang pilih baik tu siapa yang tentukan pilihan orang tu nak buat baik? Siapa yang gerakkan orang tu buat baik? Allah. Jadi dapat pahalanya orang tu, Allah Ta'ala beri pula pahala. Pemberian pahala oleh Allah Ta'ala itu kurnia semata-mata, kasih sayang, rahmat Allah.
bukan hak milik makhluk tu, tak. Aku dah buat baik, engkau kena bagi aku pahala Allah Ta'ala. Bukan. Itu cerita tauhid, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ada ijazah, tuan-tuan yang ada anak-anak ke apa saudara mara yang ada ijazah, dekat ijazah tu pun tulis apa? Dengan ini Muhammad Nur Adil Hakim telah dianugerahkan ijazah sarjana muda sastra bahasa Melayu, pengajian bahasa Melayu dengan kepujian. Yang nak highlight tu anugerah, bukan telah di selayaknya diberi ijazah, tak, dianugerahkan. Maknanya ini anugerah saja, boleh ditarik, macam tu lah. Bukan dia kata macam gaji, tak. Ni awak kerja sekian-sekian, awak layak mendapat gaji sekian, ini hak awak, tak. Ijazah tu tak macam tu. Itu buat dunia je macam tu. Bukan hak engkau, ni hak engkau ni, kau dah belajar sekian-sekian, ni hak engkau untuk dapat ijazah, tak. Ayat dia dianugerahkan. Kita tengok balik, kan. Dia tengok tu masa bila? Satu masa mula-mula dapat, yang kedua masa nak cari kerja, baca balik, dianugerahkan lah. Perasan. Ingat tak? Hak milik tu, tak, anugerahkan. Bila-bila boleh tarik semula. Tapi tak adalah setakat ni ditarik, kan. Cuma ayat dia tu. Baik, jadi pahala bukan hak makhluk, itu kurnia juga kasih sayang Allah. Ya Allah, kalaulah kita ni dapat pahala, dapat masuk syurga, ya Allah, bersyukurlah, ya Allah. Bersyukurlah. Dan jika diseksakan kita, diberi dosa, masukkan neraka dengan mengerjakan maksiat. Satu orang buat maksiat tu dosa lah, segala jenis dosa. Diseksakan, maknanya diberi dosa, dimasukkan neraka dengan adilnya juga, adil Allah. Adil Allah tu maknanya bukan satu kek potong dua untuk diorang, tak. Adil makhluk pun tak semestinya dua orang anak potong dua kek, tak semestinya. Contoh kalau beli baju raya, untuk adil, yang lelaki ke yang perempuan ke, bapak belikan semua baju Melayu, adil. Mana boleh. Adil tu ikut kesesuaian. Yang anak perempuan dia baju kurung lah, yang lelaki dia baju Melayu. Apa pula adil mesti semua baju Melayu atau semua baju kurung? Tidak. Adil makhluk pun ada kesesuaiannya. Adil Allah jauh lagi beza daripada adilnya makhluk. Adil Allah maknanya apa? Hak milik Allah Ta'ala. Huraian ni sebelum-sebelum ni pun dah ada disebutkan, ni diulang lagi. Adil Allah, ini hak milik Allah Ta'ala. Adilnya juga, kerana taat dan maksiat itu perbuatannya. Satu orang taat tu dan satu orang buat maksiat tu, dua-dua tu, jahat dan baik, baik dan jahat tu, perbuatannya, perbuatan Allah. Nya kat sini Allah, perbuatan Allah. Pada keduanya, yang taat dan maksiat, yang baik dan yang jahat tu perbuatan Allah. Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia ikhtiarnya juga daripada pahala dan siksa, hingga jikalau dibalasnya dengan diberi pahala bagi orang yang mengerjakan maksiat dan siksa bagi orang yang mengerjakan taat, nescaya harus pada akal. Ni saya baca bukan terbalik, memang tulisannya macam ni. Dan memang sama dalam kitab asalnya, kitab Jawi memang macam ni. Saya ulang balik. Tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia ikhtiarnya juga, seolah-olah macam pilihan makhluk tu sendiri. Nak buat baik, satu orang nak buat baik, dapatlah pahala. Nak buat jahat, dapatlah dosa. Daripada pahala dan siksa, hingga jikalau dibalaskan, kalaulah Allah Ta'ala balas dengan diberi pahala. Ni diberi pahala ni bagi orang yang mengerjakan maksiat. Orang buat jahat, Allah beri pahala. Macam mana tu keadaan dia? Dan siksa tu dosa lah bagi orang yang mengerjakan taat. Orang buat baik, Allah Ta'ala bagi siksa atau bagi dosa. Nescaya harus pada akal.
Di sisi Allah Ta'ala boleh sahaja. Harus tu apa? Bukan mesti. Boleh Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang yang buat jahat, dan Allah beri dosa kepada orang yang buat baik. Itu harus di sisi Allah Ta'ala. Harus tu bukan mesti. Boleh Allah Ta'ala nak buat macam tu, boleh. Kenapa boleh? Nah, boleh dek. Itu bukan. Itu bukan jawapan dalam kitab. Sebab boleh dek. Tak. Itu akal sendiri tu. Mana jangan campur macam ni. Bunyinya ayatnya macam sama kan? Sebab boleh dek. Itu lain cerita. Ayat dia macam sama tapi tak boleh disamakan kat sini. Sebabnya apa? Kerana tiada ditanyakan daripada barang yang diperbuatnya. Allah Ta'ala tak ditanya apa yang diperbuat. Maknanya tak layak untuk ditanya. Kalau ditanya kenapa lah Allah Ta'ala buat sini, tanya gitu tu boleh lah, tapi tak selayaknya, tak boleh dipertikaikan lah. Maksudnya kau tanya banyak mana pun, memang hak milik Allah. Makhluk ni buat baik, Allah Ta'ala beri dosa. Yang makhluk ni buat jahat, Allah Ta'ala beri pahala. Hak milik Allah. Pahala dan dosa tu hak milik Allah. Tapi kita bilas jugalah dari segi syariat. Dari segi syariat, siapa buat baik dapat pahala, janji Allah Ta'ala. Masuk syurga. Siapa yang buat jahat dapat dosa, masuk neraka. Itu dari segi syariat. Dua-dua kita pegang, hakikat tauhid dan zahir syariat. Jangan sampai terkeliru. Dari segi tauhid, ya memang betul boleh Allah Ta'ala beri pahala kepada orang buat jahat, dan boleh Allah Ta'ala beri dosa kepada orang buat baik. Tetapi zahir syariat, janji Allah Ta'ala, siapa yang buat baik Allah Ta'ala beri pahala dan masukkan syurga, dan siapa yang buat jahat Allah berikan dosa, masuk dalam neraka. Dua-dua kita pegang. Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang dua-dua. Confuse Ustaz? Awak confuse sebab awak tak boleh bezakan hakikat tauhid dan zahir syariat. Kereta tu awak tak boleh bezakan mana enjin, mana yang luaran, tayar. Awak tak boleh bayangkan yang gerak, yang awak tak boleh buat keputusan mana satu ni yang gerakkan kereta ni, tayar ke enjin. Sebenarnya dua-dua penting. Enjin ada, tayar tak ada, tak gerak. Tayar ada, enjin tak ada, bolehlah gerak. Kalau tolak, berapa lama boleh tolak? Baik, jalan kaki nak tolak kereta, kan? Maknanya tak berfungsi jugalah kereta tu kalau enjin tak ada. Dua-dua kena ada. Enjin kena ada, tayar pun kena ada. Tayar tu termasuk body lah. Body tak ada, tayar je pun susah juga. Togel gitu kan. Lori ada, lori. Pernah nampak lori togel gitu kan? Dia punya besi, tayar, enjin. Dia ada kerusi dengan pak pemandu. Yang pemandunya pakai helmet. Tu saya selalu nampak kat mana? Kampung Maju Jaya. Asyad, lorinya kosong, tak ada body. Boleh jalan, boleh gerak, tapi gerak gitu je lah, tak boleh buat barang apa semua, tak melindungi apa semua kan. Terpaksa pakai helmet pula kan. Helmet yang ada visor tu pun letak tu, masuk mata apa nama ni, serangga apa, payah juga kan. Lampu ada, lampu. Tak tahu tuan-tuan pernah tengok ke tak? Saya pernah tengok. Dia lorinya belum ada body lagi. Mana nak cerita untuk mudah faham, dalam sebuah kereta yang berfungsi lengkap, tak kiralah kereta mahal ke murah. Mahal pun, kereta Ferrari pun, kalau enjin tak ada, tayar ada, tak boleh gerak. Tayar ada, Ferrari ni tayar ada 19 inci punya rim. Contohlah kan, saya pun tak tahu berapa ukuran yang boleh muat paling besar kan. Contoh je lah. 18 tu kira besar lah tu pada saya kan. Tayar bukan main, enjin tak ada, tak boleh gerak. Enjin ada, tayar pula tak ada, pun tak boleh gerak. Tapi kalau kereta murah je, katalah Beza, contohlah Beza. Wah, dah pakai Beza, kalau dulu Viva je contohnya. Walaupun Beza 1.0 je kan contohnya, tapi tak payahkan Beza tu kereta baru. Suara lama ke tak? Enjin ada, tayar tak ada. Ataupun enjin dan tayar dua-dua berfungsi, gerak.
Yang tahu pasal enjin lah, yang tak tahu pasal enjin, oh ini kena tipu dengan apa nama ni, apa nama ni, mekanik aja. Oh ini kena 200 kan, kalau tak berjalan ni, kena tuan asal punya sasap hidup. Boleh jalan kalau patah macam gendang. Allah ya Rabbi ya Karim. Ilmu pun satu juga ilmu. Enjin ada, tayar ada, ilmu tak ada, tak gerak juga. Berlumut, ya Allah, yang maaf dah, tak gerak. Hujan panas, ya Allah. Ilmu. Baik, jadi nak cerita kalau tentang kereta, enjin dan tayar keseluruhan body lah, dua-dua kena ada. Salah satu tak ada, tak gerak, tak berfungsi. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib percaya dalam hati hakikat tauhid, segala perkara Allah Ta'ala yang dah tentukan, Allah yang tentukan pilihan hati seseorang buat baik atau buat jahat, dan Allah yang gerakkan seseorang tu bergerak buat baik atau bergerak buat jahat. Allah yang gerakkan. Contoh yang mudah faham dalam kitab tauhid yang lain lah, kitab ni tak ada contoh tu. Itu sebab kitab tauhid saling melengkapi. Contoh untuk mudah faham seperti wayang kulit. Makhluk ibarat wayang kulit, patung wayang kulit. Patung wayang kulit ada badan, pada zahir nampak ada pilihan sendiri, pada zahir nampak seolah-olah boleh bergerak sendiri. Hakikatnya Tok Dalang yang gerakkan tu belakang. Pilihan tu pun pilihan hati Tok Dalang. Tok Dalang lah jadi orang jahat, Tok Dalang lah jadi orang tak baik. Dua-dua Tok Dalang tu. Bukanlah Allah Ta'ala tu seperti Tok Dalang, tak sama langsung, tetapi untuk mudah faham, makhluk tu sendiri macam patung wayang kulit. Allah yang gerakkan. Badan makhluk itu pun Allah Ta'ala yang jadikan. Dan yang kedua, zahir syariat, wajib kita percaya, buat baik, buat pahala, masuk syurga. Wajib kita berusaha masuk syurga. Buat jahat, dapat dosa, masuk neraka. Wajib kita berusaha elak daripada neraka. Zahir syariat, dua-dua pegang. Pegang salah satu sahaja, rosak. Macam kereta tadi, rosaklah, tak boleh berfungsi. Rosaknya akidah ni, rosaknya kereta tu boleh nampak, boleh hantar kedai mekanik. Rosaknya akidah, orang tak nampak. Orang tak nampak, Allah Ta'ala saja dengan kita je yang tahu diri sendiri. Jadi nak semak akidah kita tu betul ke salah, kalau kereta kita hantar kedai lah, bengkel. Kalau akidah kita nak tahu betul salah, nak semak, dia punya cara macam mana? Tengok dalam kitab, sama ke tidak? Sama, Alhamdulillah. Tak sama, hati-hati. Tak semestinya tak sama tu tak betul. Mungkin kitab lain sama. Tapi kitab ini antara kitab Melayu yang besar dalam bab tauhid. Dalam alam Melayu, inilah kitab tauhid yang paling besar. Besar tu bukan saiz, huraiannya, perinciannya. Dan isinya sama dengan kita Arab. Tuhfatul Murid, Fathul Majid, Tahqiqul Maqam dan sebagainya. Kitab-kitab yang masyhur dalam ilmu tauhid di Universiti Azhar pun belajar. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan sendiri kalau belajar di Azhar, Mesir, ataupun saudara mara, anak-anak saudara ke, anak sendiri ke, tanya, belajar apa? Kitab apa? Dia ada nama kitab dia, tanya. Tauhid belajar kitab apa? Baik. Harus pada akal. Boleh Allah Ta'ala jadikan macam tu, terbalik macam tu. Itu dari segi tauhid. Kerana tiada ditanyakan daripada barangnya diperbuatnya. Allah Ta'ala tak ditanya, tak dipertikaikan, tak boleh dipertikaikan. Dan mereka itu ditanyai akan mereka itu, malah makhluk yang ditanya. Saya tak ingat saya pernah bacakan ke tidak. Dekat sini Rasulullah SAW pernah menangis sepanjang malam membacakan ayat berikut. Sekejap dalam kitab Fadailul A'mal, Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ada pada bab kisah sahabat. Kisah para sahabat
ada satu kisah tentang Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Apa sebab Rasulullah menangis tu? Baca satu ayat je. Satu ayat je. Rasulullah menangis sepanjang malam. Kisah sahabat bab kedua, takut pada Allah. Kisah yang keempat, surat 30. Tuan-tuan pun boleh tengok sendiri, ya. Mungkin pun tuan-tuan dah baca, mungkin tuan-tuan pun dah selalu dengar. Pada suatu ketika Rasulullah SAW telah menangis sepanjang malam dan mengulangi ayat ini sehingga ke pagi. Satu ayat je. Sepanjang malam baca sambil nangis sampai ke pagi. Nangis Rasulullah tu tak ada sampai masuk air dalam mulut, itu dah jadi batal sembahyang. Menangis tu tak teresak-esak batal sembahyang. Menangis yang sekira-kira tak membatalkan sembahyang. Maaf, terlepas tadi dah buka pasal dulu. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Suratul Maidah ayat 118. Artinya lebih kurang, jika engkau, yakni Allah, menyiksa mereka, yakni hamba Allah, maka tidak ada yang menghalang perbuatanmu. Termasuklah menyiksa mereka itu siapa? Hamba Allah tu, termasuklah diri Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala nak siksa Rasulullah, tak ada yang menghalang perbuatan Allah. Siapa boleh halang? Makhluk asing? Makhluk asing pun hamba Allah kalau ada lah, kan. UFO dia ni Ustaz, dia terror dia makhluk. Kenapa? Kerana sesungguhnya mereka ialah hamba-Mu. Kalau Allah nak siksa, termasuklah diri Rasulullah tu hamba Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tu hambanya dan pesuruhnya. Rasulullah tu makhluk yang paling mulia, tapi dia masih lagi hamba Allah. Kalau Allah Ta'ala nak siksa, tak ada siapa nak menghalang. Rasulullah pun tak boleh halang. Sebab tu Rasulullah menangis sepanjang malam. Inilah kitab Fadailul A'mal. Tapi dia tak huraikan lanjut lah, huraiannya itu dalam kitab Tauhid. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah tu kekasih Allah, memang confirm masuk syurga punya. Pun dari segi tauhid, dia kata kalaulah Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam neraka, siksa masuk neraka lah, hak milik dia, tak ada siapa boleh halang. Termasuklah Rasulullah tu, kalau nak disiksa, Rasulullah pun tak boleh halang. Pasal apa? Itu nama ataupun istilah, itu makna hamba yang sebenar. Apatah lagi kita, apatah lagi saya ni, ya Allah, jauh sangat. Ya tak? Jauh sangat daripada Rasulullah. Apatah lagi kalau lah kita ni yang nak disiksa oleh Allah Ta'ala, ya Allah. Tak ditanyakan, Allah Ta'ala tak ditanyakan daripada barang yang diperbuatnya, dan mereka itu yang ditanyai akan mereka itu. Kita makhluk yang ditanya. Dan Allah Ta'ala tanya tu pun, ni huraiannya lah, Allah Ta'ala tanya kita tu pun bukan sebab nak tahu. Kau kat dunia ada buat macam-macam ni kau kat dunia ni ada macam ni tak? Macam ni tak? Allah Ta'ala tanya tu dekat akhirat bukan sebab Allah Ta'ala tak tahu. Soalan kubur, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Soalan-soalan tu Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala suruh malaikat tanya tu bukan sebab Allah Ta'ala tak tahu, tak. Nak dizahirkan, nak ditunjukkan pada makhluk yang lain, malaikat lah, bahawasanya hamba Allah yang ini kenal tak Tuhan dia, kenal tak Nabi dia kat dunia. Pertanyaan Allah Ta'ala di alam akhirat, kubur dan padang mahsyar tu bukan sebab Allah Ta'ala nak tahu. Baik, tanbih, jaga-jaga, telah muafakat, bersepakat oleh mereka itu atas bahawa anak Adam itu diberi pahala akan mereka itu dan diazab akan mereka itu. Dan adapun segala malaikat dapat nikmat bagi mereka itu dan tiada diazab akan mereka itu. Ini muafakat segala ulama.
anak Adam, manusia, ada yang diazab, ada yang dapat pahala. Malaikat dapat nikmat, tak diazab. Dan adapun jin, maka sesungguhnya telah muafakat ulama atas bahawa yang kafir daripada mereka itu diazab akan dia di alam akhirat. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Dan bersalahan ulama pada yang mukmin daripada mereka itu, daripada jin, atas beberapa qaul, beberapa pendapat. Maka kata setengah ulama bahawa mereka itu seperti manusia, maka diberi pahala, dan mereka itu atas taat akan mereka itu atas taat, dan diazab akan mereka itu atas maksiat. Dan kata setengah ulama, tiada pahala bagi mereka itu melainkan kelepasan daripada neraka. Kemudian dikatakan bagi mereka itu, jadilah olehmu akan tanah seperti segala binatang. Dan kata setengah ulama ni pendapat ni pendapat yang lemah lah, adalah mereka itu pada tepi syurga yang melihat akan mereka itu oleh manusia, daripada sekira-kira tiada melihat oleh mereka itu akan manusia akas sebaliknya. Barang yang adalah mereka itu di atasnya dalam dunia ini. Kalau dekat dunia jin nampak kita, kita tak nampak jin. Dekat akhirat kita nampak jin, jin tak nampak kita. Itu kata setengah ulama, pendapat yang lemah lah. Dan kata adalah mereka itu pada bukit A'raf. Ini pendapat ulama yang kedua lah, yang lemah lah. Yang pendapat yang kaul yang kuat tadi, jin yang kafir diazab lah. Yang mukmin sama macam manusia, diberi pahala kalau buat baik dan diberi dosa jika buat jahat. Dan itu dari segi syariat, dari segi hakikat tauhid pun sama. Kalau jin buat baik, Allah Ta'ala beri dosa pun boleh. Kalau jin buat jahat, Allah beri pahala pun boleh. Itu dari segi tauhid. Kita jangan bercelaru, dua-dua kita pegang, hakikat tauhid dan zahir syariat. Adakah Allah terikat dengan janjinya? Tidak. Dari segi janji itu dari segi syariat, dari segi tauhid, kejadian sebenar, hakikat tauhid, Allah Ta'ala tak terikat dengan janji. Baru boleh sahaja Allah Ta'ala harus, ini boleh Allah Ta'ala buat sebaliknya, yang jahat tu dapat pahala, yang baik tu dapat dosa. Hati-hati tuan, jangan dicampur adukkan zahir syariat, nanti bercelaru. Boleh jadi gila isim, serabut kepala, kan? Contoh perbualan kita seharian pun jangan sampai bercelaru. Kalau kita contoh anak kita makan contoh kan, yang kenyangkan bukan nasi Allah Ta'ala, okeylah kita beri pengajaran kan. Tapi jangan sekali-sekala tak apa, supaya yang pertama untuk kita ajar, ataupun yang kedua mengingatkan. Tapi jangan setiap hari. Nanti anak tu bercelaru, dia akan jadi macam ni. Nak tolong belikan bapak rokok kan, beli rokok pula tu, contoh lain lah, beli rokok pula. nak tolong belikan apa nama ni, katalah beli apa ni, apa nak beli, bapak suruh anak beli apa biasa, roti je lah contoh kan. Nak belikan roti untuk bapak, lapar pula, pak yang kenyangkan Allah dan roti. Anaknya pun tengok kartun, sambung tengok kartun. Masa tu kita jangan marah. Pasal apa? Anak tu dah jadikan sebagai alasan untuk malas nak pergi tolong bapak. Sedangkan benda tu dari segi tauhid betul, cuma bila dibuat alasan untuk mengelakkan daripada tolong bapak tu tadi, dah jadi salah. Macam yang berlaku zaman Sayyidina Umar, tak tahu kat dalam kitabnya dia, rasa macam tak ada, dalam Hayatus Sahabah ada. Sayyidina Umar tangkap seorang pencuri. Ni saya pernah cerita juga kan. Tangkap seorang pencuri, lalu orang tangkaplah, orang yang tangkap lalu dibawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa tu khalifah. Lalu Sayyidina Umar pun tanya, menjalankan tugasnya sebagai hakim lah, hakim mahkamah khalifah, dia juga hakim. Lalu ditanya, kenapa mencuri? Ada sebab tak yang munasabah? Kalau ada sebab yang munasabah, tak dihukum potong tangan. Bukan senang-senang hukum potong tangan. Asal mencuri potong, tak. Kawan kat sekolah curi pemadam kecil macam tu, kena potong tangan, tak. Dia ada berapa yang kena potong tangan tu, berapa harga yang dicuri itu, dan apa sebabnya. Jadi Sayyidina Umar tanya, apa sebab mencuri?
Apa jawab si pencuri? Allah takdirkan aku mencuri. Depan Sayyidina Umar, dia jawab macam tu. Apa Sayyidina Umar jawab? Bagusnya pencuri yang bertauhid, Masya Allah, bagus. Inilah yang perlu menjadi contoh. Adakah begitu jawapan Sayyidina Umar? Tidak. Jawapan Sayyidina Umar, potong tangan sebab mencuri, tak ada sebab yang nasabah. Tambah sebat 40 kali sebatan. Pasal apa? Mencampur adukkan zahir syariat dan hakikat tauhid. Sayyidina Umar tanya zahir syariat, dia jawab tauhid, dengan tujuan untuk mengelak daripada hukum. Jadi dua hukuman dapat. Baik-baik kena potong tangan, dah kena sebat lagi dah. Jadi maknanya dekat situ tauhidnya betul, tapi dari segi syariat kena jalankan. Apa nama ni, mencuri tadi tu tak ada sebab. Sayyidina Umar jalankan juga. Dan untuk sebatan tu tadi bukan sebab tauhid orang tu salah, Allah takdirkan aku mencuri, betul dari segi tauhid betul. Tapi sebab dia jawab pada soalan syariat. Sayyidina Umar tanya, kenapa kau mencuri? Dari segi syariat ni nak jatuh hukuman ke tidak? Dia jawab dengan tauhid. Dari segi tauhid memang lepaslah semua. Sebab segala yang baik dan buruk Allah Ta'ala yang takdirkan orang tu nak buat baik atau buruk, dan Allah yang gerakkan orang tu mencuri. Hakikat tauhid. Tapi dia gunakan hakikat tauhid tu untuk mengelakkan zahir syariat. Sebab tu Sayyidina Umar suruh sebat 40 kali. Dalam hukum syariat tak ada sebat 40 kali untuk cakap tauhid yang betul. Tak ada. Tapi sebab dia menggunakan tauhid yang betul tu pada tempat yang salah, untuk mengelak daripada hukum syariat, sebab tu kena hukum 40 sebatan. Jadi maknanya kita jangan campur adukkan. Contoh kalau kita apa nama ni berbual-bual kan, kalau dia berbual dengan zahir syariat, kita jawab zahir syariat. Kalau cerita bab tauhid, baru kita cerita bab tauhid. Ini orang cerita ni enjinnya rosak ni, kena betulkannya, tapi tayarnya okey ni. Kau ni apa hal? Orang cerita enjin, kau cerita tayar buat apa? Tayar saya baru beli ni, mahal apa semua. Enjin ni rosak ni. Ataupun enjinnya okey, tayarnya tak okey. Kan? Ni tayar kau ni tak ni, tapi enjin okey ni. Ya, tayar dia ni dah botak, bahaya licin, ataupun tayarnya kempis, kan, tak ada angin, kena pam angin, tapi enjinnya okey. Malah nak cerita dengan kau ni. Dia kalau dicampur aduk pun kita pun malas nak layan, kan. Dari segi tauhid pun tak dibenarkan begitu. Jadi cukuplah kadang ni tuan-tuan, masa Isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.